Suasana petang yang permai begini, berkunjung ke pantai menikmati pemandangannya yang indah, amat menenangkan. Nur Azira Rahmat, 35 tahun, sering membawa anak-anaknya untuk mereka bermain dan dekatkan diri dengan alam ciptaan ilahi ini. Namun, di sebalik keceriaan bersama anak-anak, ada tersimpan suatu ujian yang melanda keluarganya. Episod kali ini, kru bersamamu menjejakkan kaki ke negeri Pahang, Darul Makmur. Kampung Cengal Lempung di Batu 10, Baluk Kuantan, lokasi rumah responden bersamamu pada kali ini. Di sinilah Nur Azira Rahmat dan suami Razif Fazli Ramli tinggal selepas mendirikan rumah tangga kira-kira 7 tahun yang lalu. Wartawan Syukri Ibrahim sempat berkunjung dan bertanyakan kabar kepada keluarga ini. Nur Azira telah memberikan serba sedikit penerangan akan keadaan suaminya yang telah terlantar sakit di rumah. Sejak 3 tahun yang lalu, segala perbelanjaan perubatan Razif yang kelihatan agak tinggi ini amat memberikan kesan kepada Nur Azira untuk menampungnya. Asal sakit, suami saya jatuh kat tempat kerja pada tahun 2018. Selepas dia pergi hospital, doktor buat MRI semua, so cakap dia memang ada slip disc. Lepas tu doktor refer lagi ke bahagian pakar saraf juga sebab mungkin dia ada terlibat dengan penyakit saraf. Selepas didiagnos mengalami slip disc atau tulang rawan tergelincir, baru-baru ini Razif telah disahkan mengalami kanser darah yang jarang ditemui atau dikenali dengan nama Pound Syndrome. Tiada banyak kata-kata atau pergerakan yang mampu dilakukannya. Segala urusan atas dirinya dilakukan oleh Nur Azira dengan sedikit bantuan daripada anak-anak. Setiap hari rutin untuk menguruskan Razif disusun rapi oleh Nur Azira bagi menguruskan hal anak-anaknya sekali. Di waktu pagi, Nur Azira akan membersihkan badan Razif dan menggantikan kapas serta memastikan saluran oksigen di leher suaminya bersih dan bebas kuman. Saluran oksigen ini telah dibuat kerana Razif tidak boleh bernafas dengan sendiri lagi. Saluran ini akan membekalkan oksigen dari mesin ventilator untuk membolehkan dia bernafas dengan betul. Segala urusan untuk menguruskan sistem operasi mesin oksigen ini telah diajar oleh pihak hospital kepada Nur Azira supaya dapat dilakukan dengan betul pada setiap hari. Mukus atau bendalir di bahagian leher Razif juga perlu dibersihkan dan disedut keluar dengan menggunakan sebuah mesin yang lain untuk dilaksanakan. Ia dilakukan bagi membolehkan oksigen lancar memasuki paru-paru Razif dan tidak membuatkannya berasa lemas. Proses ini dilakukan dengan teliti supaya Razif tidak tersedak atau batuk. Nur Azirah amat bersyukur kerana mendapat sumbangan mesin-mesin perubatan ini bagi membolehkan Razif menggunakan segala kelengkapan ini di rumah. Jika tidak, dia terpaksa berulang ke hospital setiap hari untuk proses harian ini. Doktor ada bagi tahu yang dia pun tak boleh nak bagi harapan, tapi dia cuba ikhtiar untuk sembuhkan sebab dia punya target yang pertama adalah untuk offkan ventilator machine tu. Jadi dia tak perlu bernafas guna ventilator machine sepenuhnya. Andai kata dia dah tak pakai mesin tu, jadi dia boleh buat rawatan yang lagi lanjut lah. Sebab sekarang ni nak buat rawatan dia memang risiko tinggi sebab dia pakai mesin. Setiap hari Razif hanya boleh minum susu melalui tiub di hidungnya.
Tiada makanan lain yang boleh dimakan kerana keadaan tiup di leher akan mengganggu proses ini. Rutin untuk Razif minum susu ialah sebanyak 7 kali sehari dan perlu mengikuti jadual masa yang telah diberikan oleh doktor bagi memastikan proses pencernaan yang stabil dan baik. Jenis susu yang digunakan juga amat mahal kerana ia mengandungi zat yang diperlukan oleh Razif dan mengikut cadangan daripada pihak hospital. Nur Azirah tiada pilihan lain selain berusaha untuk memastikan ia sentiasa ada. Ubat yang dia makan biasanya banyak painkiller lah sebab dia sakit. Macam kaki dia akan mudah sakit sebab dia tak boleh nak gerakkan kaki dia sendiri. Ubat kemo yang doktor bagi untuk merawat kanser darah dia dan juga ada ubat saraf juga sebab dia memang ada penyakit saraf. Dia cuba ikhtiar untuk sembuhkan sebab dia punya target yang pertama adalah untuk offkan ventilator machine tu. Jadi dia tak perlu bernafas guna ventilator machine sepenuhnya. Balok Kuantan, Pahang. Selepas selesai menguruskan urusan suaminya, Nur Azirah mula menyediakan makanan dan memasak bagi anak-anaknya yang akan pulang dari sekolah nanti. Masakan sederhana sebegini sahaja yang mampu dilakukan oleh Nur Azirah kerana sebentar lagi dia perlu bergegas mengambil 2 orang anaknya di sekolah yang agak berhampiran dari rumahnya ini. Tenang dalam melakukannya, di hatinya selalu terbayang wajah anak-anaknya yang riang dan suka makan dari masakan ibunya ini. Bagi Nur Azirah, wajah ceria mereka sudah cukup untuk menghilangkan sedikit rasa penat dan menghiburkan hatinya. Tepat jam 12.30 tengah hari, Nur Azirah sampai ke Sekolah Kebangsaan Baluk Makmur bagi mengambil anaknya yang sulung, Tis Izara Aurora, 6 tahun. Dan selepas itu barulah dia akan ke sekolah prasekolah yang berhampiran bagi mengambil anaknya yang kedua pula, Is Rizki Faik, 5 tahun. Dalam keadaan mengejar waktu kerana bimbang Razif yang tinggal sendirian di rumah, dia percaya pendidikan juga penting bagi anak-anaknya. Biasanya sebelum saya keluar pergi ambil anak sekolah, saya akan periksa dia punya bahagian mesin tu, takut dia punya tu longgar kan. Jadi saya kena pastikan benda tu ketat supaya dia tak tercabut waktu saya meninggalkan dia seorang diri kat rumah waktu ambil anak sekolah. Dan saya akan anggarkan saya keluar ambil dan hantar anak sekolah 20 hingga 30 minit je. Sebab jika berlaku apa-apa, saya masih sempat lagi untuk menyambung alat bantuan pernafasan tu kepada dia lah. Sebaik sampai di rumah, Nur Azirah terus dibantu anak-anak bagi menyediakan meja dan cuadah di waktu makan. Penat belajar di sekolah, anak-anaknya ini begitu mencuit hati Nur Azirah dengan telatah mereka ketika waktu makan. Hidangan yang sederhana ini dijamah dengan berselera dan perasaan gembira yang jelas terpancar di wajah mereka. Riuh rendah yang dirindui setiap hari ini begitu menenangkan Razif yang berada tidak jauh dari mereka. Namun, dia hanya mampu memerhati dan mendengar sahaja. Memang anak-anak saya asuh dan ajar untuk mereka berdikari sendiri. Yang banyak tolong saya memang anak saya yang sulung. Sebab ada waktu saya pun mungkin terlalu penat, stres, tak ada masa nak rehat. Jadi dia banyak membantu saya.
Nur Azirah mencari pendapatan keluarga dengan berniaga dalam talian. Baginya, apa sahaja barang atau produk yang boleh diniagakan akan dilakukan untuk menyara keluarganya ini. Tempahan daripada pelanggan diuruskannya di rumah bersama anak-anak. Aktiviti sebegini dirasakan dapat merapatkan dirinya dan meluangkan masa bersama anak-anak. Namun begitu, urusan perniagaan perlu dilakukan dengan teliti bagi memastikan pelanggannya berpuas hati dengan urusan jual beli ini. Segala maklumat harus diperiksa berulang kali supaya tiada kesilapan yang dilakukan. Selepas itu, Nur Azirah perlu sekali lagi meninggalkan suami di rumah bersama 3 orang anaknya untuk menghantar barangan tempahan pelanggannya ini kepada syarikat penghantaran yang terletak kira-kira 3 kilometer dari rumahnya. Urusan ini sudah selalu dilakukan dan biasanya hanya mengambil sedikit masa sahaja sekiranya tiada masalah yang timbul semasa dalam proses ini. Pekerja di premis ini juga amat mengenali dirinya yang boleh dikatakan hampir setiap hari berkunjung ke sini. Biasanya sumbangan daripada kawan-kawan yang banyak membantulah. Yang lain bantuan daripada pekeso yang mesin tu sebulan saya tak perlu nak sewakan dah 2,000 sebulan. Dan yang lain lagi daripada zakat, Mu'id Pahang, lepas tu JKM, bantuan OKU terlantar. Pekeso pun ada jugalah, tapi semua memang khas untuk dia. Kisah Razif yang mengalami kemalangan di tempat kerjanya mendapat perhatian Yayasan Pahang dan wakilnya telah berkunjung untuk menziarahi dan menghulurkan bantuan kepada keluarga ini. Keutamaan bagi memastikan pendidikan anak-anak Razif sehingga mereka dewasa dan kemudahan perubatan Razif yang sempurna menjadi matlamat utama yayasan ini melalui cawangan kebajikan di bawah penyeliaannya. BSM. Jadi insya-Allah lah, maksudnya boleh membantu untuk keperluan anak-anak insya-Allah. Kami dapat tahu informasi daripada orang ramai lah insya-Allah. Jadi kita tahu sosial media memainkan peranan yang sangat penting. Jadi di situ banyak kes-kes ataupun laporan-laporan yang kita dapat insya-Allah. Jadi kita akan terus buat siasatan dan terus bagi bantuan lah insya-Allah. Untuk makluman semua, di Yayasan Pahang ada dipanggil Pusat Imat Komuniti PKK-TFD. Pusat Imat Komuniti ini memainkan peranan yang sangat penting dalam bahagian kebajikan lah. Memang anak-anak saya asuh dan ajar untuk mereka berdikari sendiri. Penaja utama program bersamamu iaitu syarikat Faiza Sendirian Berhad hadir bagi membawa bantuan dan sedikit keperluan harian kepada keluarga ini. Kehadiran wakil dari syarikat Faiza Sendirian Berhad, Khairul Basar Muhammad Nawi bersama rakan sekerjanya dari cawangan Terengganu ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban keluarga ini. Kunjungan singkat ini dapat memberi peluang bagi penaja program bersamamu memahami keadaan Razif dan Nur Azirah yang sedang mengharungi ujian yang begitu getir dalam kehidupan ini.
Barangan keperluan harian turut diberikan seperti beras Faiza emas dan beras Kashmir Faiza basmati, kicap lemak dan manis, rempah ratus serta bahan asas masakan yang lain turut disediakan. Sebuah buku, kisah hidup pengasas syarikat Faiza juga turut disampaikan bagi memberi inspirasi kepada Nur Azirah, seorang isteri yang cekal dan kini menggalas tugas seorang ketua keluarga. Pada waktu sebelah petang, Nur Azirah akan meluangkan masa bersama anak-anak untuk membantu mereka belajar dan membuat kerja sekolah. Dalam kesibukan menguruskan keluarga, pendidikan anak-anak turut diberikan perhatian oleh Nur Azirah. Nur Azirah mengharapkan agar anak-anaknya dapat mengecapi kejayaan di suatu hari nanti demi membela nasib keluarga mereka dan mampu untuk memberikan bantuan kepada orang lain pula. Ni cakap kata tu tak hutang, tu tak gitu tak apa. Baginya, mereka ini ialah anugerah dan amanah dari Allah yang tiada ternilai. Harapan saya memang nak suami saya sembuh. Dan saya yakin Allah Maha menyembuhkan setiap penyakit. Tabah dan cekal yang dapat didoakan kepada Razif dan Nur Azirah keluarga dalam meneruskan kehidupan ini. Hulurkan tangan, ringankan beban. Minggu ini bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 5 buah negeri. 2 keluarga di negeri Kelantan Darul Naim, keluarga Muhammad Awang dan keluarga Muhammad Rosli Yaakob. 2 buah keluarga di Melaka, keluarga Guntur Rahendra. Dan keluarga Aisyah Ayub. 1 keluarga di Negeri Sembilan, keluarga Hairudin Harun. Manakala keluarga Habib Raum Harum di Negeri Selangor. Menelusuri ke utara negara, 1 keluarga di Kedah, keluarga Nur Ikmah Hafiza Muhammad Rizal. Terus hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbung